Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu kepada anda penonton setia kami. Kembali berinspirasi di Wanita hari ini dan Malaysia Extra hari ini. Kami akan sajikan anda dengan pelbagai inspirasi dan juga idea. Tapi kita tunggu sebentar nanti. Dan hari ini saya dan juga Fahrin akan bersama anda untuk kita kongsikan perkara-perkara yang menarik. Dan kalau anda lihat, Fatina memang hari ini cukup ceria, cukup bersemangat. Dan begitu juga kami harapkan anda yang berada di rumah. Kerana setiap hari jam 12 tengah hari cukuplah. Okey, daripada Isnin hingga Jumaat, mungkin ramai anak-anak PDPR di rumah dan kemudian ibu dan bapa bekerja di rumah menghadap skrin dan sebagainya. Sudahlah dengan skrin fatigue dan sebagainya, pastikan anda letak segala-galanya ke tepi, tumpukan perhatian anda bersama dengan kami kerana topik pada hari ini sangat menarik. Betul, kalau saya tengokkan di Instagram juga ramai yang berkongsikan hari Sabtu ni nak berkebun pagi tadi. Kalau yang para ibu tu diorang nak masak yang istimewa sikit hari ini. Hari ini nak masak apa? Mungkin kita boleh bagi idea sebentar sahaja lagi. Tapi sebelum itu, Fatin, seperti biasa. Betul. Kita akan kongsikan mengenai statistik semalam berkenaan dengan COVID-19. Kalau kita boleh sentuh jumlah kes baru semalam yang mana mencatatkan 16,840 dan juga ini sebenarnya yang kita gusarkan, tapi kita jangan putus asa untuk kita sama-sama jaga SOP kita, jaga penjarakan, jangan keluar kalau tak perlu dan juga jaga kebersihan diri kita. Baik, dan untuk pengetahuan anda semua setakat hari semalam yang telah dikongsikan di ciapan Twitter KKM, iaitu bilangan pesakit COVID-19 yang dirawat di ICU adalah yang tertinggi, iaitu 1,055 orang. Dan juga bilangan kluster baru yang dilaporkan hari ini semalam juga adalah yang tertinggi, iaitu 47 kluster, Fatin. Dan kebanyakannya adalah kluster komuniti kabarnya. Betul. Dan bukan itu saja, Farin. Sebenarnya laporan juga kalau kita baca kan kematian pesakit COVID-19 ini yang mana dah meningkat dan juga 2 hospital di Kedah sekarang ini perlukan kontena. Inilah semangat. Inilah orang kata yang agak kritikal juga keadaan COVID-19 ketika ini. Dan kami harap setiap orang faham bahawa betapa gentingnya keadaan ini dan kita harap pemahaman semua dan juga keprihatinan semua untuk terus mengekang ataupun mengawal COVID-19 di negara kita. Betul. Kalau kita ada matlamat untuk kita menurunkan kadar jangkitan COVID-19, kita juga ada matlamat untuk mencapai kelompok komuniti. Kita nak ucapkan syabas dan juga tahniah kepada 19,502,452 individu yang dah pun selesai dos pertama dan dos kedua vaksinasi. Okey, itu kejayaan tentang mengekang COVID-19 atau mengawalnya. Betul. Ini ada satu lagi kejayaan yang kita juga ingin kongsikan bersama dengan anda tentang atlet wanita hebat Malaysia. Dan hari ini beliau akan bertanding untuk Nur Dabita Sabri yang telah pun mara ke separuh akhir untuk acara 3 meter papan anjal individu wanita. Jadi sama-sama kita rakyat Malaysia, kita doakan kejayaan beliau. Betul. Kita sokong beliau hantarkan hashtag sebab kalau kat sana tak ada penonton, kita di Malaysia inilah untuk menghulurkan sokongan kepada mereka. InsyaAllah berjaya. Tidak kira menang atau kalah, tetapi semangat kesukanan, semangat sokongan kita tu yang diperlukan oleh semua. Betul. Okey, bercakap mengenai isu ini juga tentang COVID-19, ramai yang saya tengok sejak akhir-akhir ini dah mula ada oximeter, Fatin. Okey, oximeter ni kalau mungkin ramai yang masih kurang pasti adalah bagaimana untuk mengukur paras oksigen di dalam badan mereka. Betul. Saya sebenarnya kan melihat oximeter ini bukanlah satu benda yang kehendak, tapi sebenarnya sememangnya menjadi keperluan setiap daripada kita yang perlu ada ataupun kita sediakan di rumah. Saya pernah bagi dekat mak bapak saya juga supaya mereka dapat memantau sendiri tahap oksigen dalam badan mereka ni. Oksigen dalam badan, dalam darah kita. Dalam darah kita, betul. Tapi kan Farin, sebenarnya kita memanglah boleh menyediakan di rumah, tapi rata-rata daripada kita main beli je. Betul. Main beli janji ada, tapi kita nak tahu juga tahap ketulinan ataupun sejauh mana berkesannya Hidup oximeter jangan itu. penuh dengan kepalsuan. Begitu
begitu juga dengan cara kita nak menguji ataupun mengetahui oksigen di dalam darah kita. Betul. Okey. Satu lagi saya nak tegur kepada semua, memang murah, memang banyak yang murahnya. Tapi inilah yang harus kita pastikan. Dan ini sebenarnya kita nak kongsikan dengan anda untuk kita pastikan oximeter yang tulen ataupun yang palsu. Jom kita saksikan. Cara mengetahui apakah oximeter yang Anda punya itu asli atau palsu. Ya, normalnya kalau kita nyalakan lalu jari kita masuk maka akan terbaca tuh ya tingkat saturasi oksigen dan denyut jantung. Nah, kita lihat apakah asli apa palsu dengan cara masukin pensil ke dalam oximeter tersebut. Ya, waktu ada pensil, ada benda, maka sensor akan membaca. Dan oximeter yang palsu itu akan menunjukkan hasilnya seperti jari yang kita masukkan, padahal pensil yang diukur. Nah, seperti ini. Bisa lihat ya. Pensil oksigennya 98, berarti pensilnya sehat. Kalau yang ini tidak terbaca, berarti dia jujur karena memang pensil tidak bernafas, saudara-saudara. Ya, jadi jangan salah beli. Coba yang punya oximeter dicek, masukin pensil ke dalamnya, kebaca nggak tulisannya. Kalau angkanya terbaca, berarti Anda sudah ketipu. Terima kasih. Murah-murah juga. Tapi macam mana pensil boleh ada oksigen? Sebenarnya kalau nak tahu keberkesanan tu, kita kena jangan fikir murah lah. Sebenarnya tengok tahap keberkesanan tu sememangnya. Okey, ada sesuatu yang nak kita kongsikan yang juga. ini murah juga. Tapi murah yang sangat menarik. Di mana ada peniaga durian yang menjual durian 4 biji RM2. Wow. Dan bukan itu saja, dapat sekali rambutan dan petai percuma. Kabarnya lokasinya berdekatan Taman Paus seberang perai Pulau Pinang. Kita tak tahulah ini strategi perniagaan ataupun di kala COVID-19 ni sememangnya peniaga susah kan nak bagi ataupun nak menjual. Ini sememangnya dalam masa menjual tu dia berkongsi rezeki juga. Dan saya harap kalau betul ada lagi pada hari ini dengan harga ini, apa yang ingin saya berusaha terus kita memberi sokongan kepada peniaga ini. Tetapi juga pastikan anda sentiasa menjaga SOP, menjaga jarak dan mengikut peraturan ketika membeli dan juga menjual. Okey. Itu berkenaan dengan durian. Ni kita nak kongsikan kalau ibu-ibu kan macam saya di rumah, kita memang akan ada cili kisar tu, kita akan standby dalam kita punya peti ais kan. Dan sebenarnya kita rasa macam simpan tu, cara penyimpanan kita tu dah betul. Tapi sebenarnya ada lagi betul ataupun lebih memudahkan kita. Kalau nak masak tu lebih mudahlah. Kita nak kongsikan dengan penonton cara sebenar untuk kita menyimpan cili kisar. Jom kita saksikan. Ya Allah korang, terkejut saya tengok banyak komen dekat TikTok. Okey, jom saya share. Ini yang saya dah keraskan. Tunggu masa nak diletakkan dalam bekas. Nampak? So inilah dia yang dah siap. Kita simpan dekat atas sebab kalau simpan dekat bawah nanti dia akan cair. So no point lah kita buat bentuk-bentuk macam tu. Okey, jom kita tengok. Tada! Macam inilah jari dia. Jadi kalau nak guna, ambil je satu-satu. Macam kat sini ada bentuk love, bentuk bintang hati awak, bentuk kuih. Okey. So, senang nak guna. Praktikal lah untuk orang yang rajin ke dapur macam saya. Rajin dalam kurungan. Okey korang, selamat mencuba. Antara cara-cara mudah kita menyimpan cili kisar. Sebenarnya jangan tunjuk kat anak-anak. Kalau dengar aiskrim pula dia makan dah sudah. Makan aiskrim cili terasa pedasnya. Okey. Ini satu lagi yang menarik kami akan kongsikan. Kami ingin kongsikan bersama anda yang akan berlangsung hujung minggu ini, iaitu esok, tentang I Can See Your Voice musim keempat, episod 12, episod akhir, di mana I Can See Your Voice musim keempat ini episod akhir dan akan menampilkan Amy Search sebagai artis jemputan, juga bersama Hazama dan Ain Idrus sebagai penyiasat jemputan untuk mencari siapa penyanyi sebenar atau penyamar bersuara sumbang. I Can See Your Voice Malaysia musim keempat, episod akhir esok 1 Ogos 2021, hari Ahad jam 9 malam, hanya di TV3. Kena saksikan. Saya dapat nampak urat di tangan dia tu yang dia selalu membuat.
Jadi Amy jangan, search esok. Jangan lepaskan peluang anda dalam masa kita duduk kat rumah dengan family ni. Boleh kita luangkan masa dengan menonton I Can See Your Voice musim Okey, keempat baik, tu. kita terus saja ke topik kita yang kita janjikan pada hari ini. Hari ini topik cukup menarik mengenai makanan cantik. Sikit mengenai makanan cantik ni, Fatin. Makanan cantik sememangnya saya suka. Sebab apa? Melihat kepada orang kata presentationnya, kita akan terbau-bau untuk kita mencuba, melihat ataupun kita nak bagi orang kata anak-anak kita rasa. Sebab budak-budak kecil kan suka warna-warni. Betul. Dan hari ini ada peluang di mana anda mendapat inspirasi untuk menambah nilai makanan anda dengan seni persembahan makanan yang menarik. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami, dan seandainya anda ada sebarang pendapat ataupun komen, sila kongsikan bersama kami di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Selepas ini makanan cantik, anda jangan ke mana-mana, kami berehat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Peranan persembahan makanan merupakan salah satu komponen terpenting dalam menaikkan selera seseorang sebelum menjamu selera. Ini kerana daya tarikan visual sama pentingnya dengan bauan makanan yang menjadi tanggapan pertama dalam menentukan sama ada ianya sedap dimakan ataupun tidak. Makanan yang unik dan cantik sunannya bukan sahaja dapat menaikkan selera, bahkan kanak-kanak juga akan lebih mudah tertarik untuk menikmati hidangan tersebut. Sebagai contoh, kebanyakan ibu bapa sebenarnya boleh menggunakan cara sebegini untuk memastikan anak-anak memakan jumlah protein dan sayuran yang secukupnya dalam kehidupan seharian mereka. Sayur-sayuran dan pelbagai jenis buah-buahan boleh dijadikan sebagai hiasan ataupun sebagai makanan utama dalam sesuatu hidangan. Dalam mencantikkan hidangan, ibu bapa juga boleh menggunakan sesuatu konsep ataupun jenis kartun yang anak minati. Selain itu, ada juga yang menjadikan makanan sebagai salah satu cara untuk mengasah bakat mereka dalam seni ukiran maupun lukisan dengan melakukan food crafting di buah dan roti ataupun membuat seni lukisan corak di atas kek. Bakat yang sedia ada pasti dapat mendatangkan pelbagai faedah jika ia digunakan dengan betul. Justru dengan melakukan pelbagai inovasi terhadap makanan untuk tampak lebih cantik dan menyelerakan, ternyata mampu menarik minat sesiapa pun untuk terus menikmatinya. Menarik sekali. Sebab apa? Kalau kita tahu perkataan cantik tu sinonim dengan wanita. Semua benda nak cantik. Tapi ini sebenarnya kita menceritakan atau membawa topik makanan cantik. Sememangnya kita boleh bagi hadiah kepada orang. Betul. Dan itu yang paling penting, tadi saya tengok macam-macam perkongsian yang mana kita boleh mendedahkan anak kita dengan makanan yang sihat juga dengan cara makanan yang dihidangkan cantik tu. Seni kulinari, seni reka, persembahan makanan yang menarik. Kerana juga ingin saya berkongsi dengan anda bagaimana kepentingannya persembahan makanan cantik ini adalah juga untuk membangkitkan selera, di mana kalau kita benar-benar faham setiap deria kita, deria rasa, deria lihat, dan sekurang-kurangnya apabila makanan itu cantik membuatkan satu tarikan yang cukup menarik dan sedikit sebanyak dah membuatkan kita rasa seolah-olah walaupun belum makan, makanan itu sedap. Dan mestinya kenyang. Okey, kita nak bawa WHI Extra hari ini bersama dengan tetamu-tetamu kita yang akan berkongsikan mengenai makanan cantik ini, dan yang telah pun berada dalam talian ketiga-tiganya. Yang kita kenalkan yang pertama dulu, Puan Nur Khalizawati Muhammad Khalil yang bertudung coklat. Betul? Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Okay, kami harap Puan dapat mendengar dan kita akan terus bersama. Dan kita juga bersama dengan Puan Nurma Aida Muhammad Noor. Apa khabar Puan Nurma? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, kita juga bersama dengan Encik Muhammad Saufi Firdaus Azmi. Juga bersama kita hari ini. Apa khabar kesemuanya? Hai, Alhamdulillah sihat. Okey, kita dah dengar dah daripada Puan Nur Khaliza. Okey. Okey, baik. Secara umum saya nak tanya kepada salah seorang terlebih dahulu. Kita nak tanya pada Puan Nurma sendiri lah. Okey, Puan Nurma, apa kepentingan makanan cantik ataupun persembahan yang menarik ni kepada orang yang akan menerima ataupun memakannya? Pada saya lah kan. Makanan cantik ni dia macam boleh menggembirakan orang. Macam saya contoh, orang order kan, jadi macam dia bagi untuk orang special, macam hari special. Lepas tu sekarang
banyak macam anak-anak kan tak boleh balik. Jadi diorang macam hantarkan untuk ibu bapa. Jadi benda tu macam happy lah. Jadi macam benda tu unik. Jadi macam boleh bagi satu kenangan manis lah untuk orang yang dapat tu. Okey. Kalau kita tengok dekat visual ni, yang dikongsikan itu adalah roti jala yang menyerupai tuxedo, betul? Ya betul. Mana Puan Norma dapat idea ni sebenarnya? Yang tuxedo tu sebenarnya best seller saya masa hari Father's Day. Saya dapat idea tu nak buat tuxedo tu, saya dapat inspirasi dari Google lah. Saya tengok daripada kek kan, kek bentuk tuxedo. Jadi macam saya dapat idea lah untuk hari Father's Day tu, saya nak buat roti jala. Jadi bila saya promote, dapat sambutan yang tak sangka lah, ramai anak-anak order untuk anak untuk ayah daripada kejauhan kan. Itulah. Mungkin kalau kita tengok kek ni mungkin dah klise lah untuk bentuk-bentuk macam ni. Tapi roti jala dijadikan ni satu yang istimewa dan roti jala pun semua orang makan. Betul. Kena pula dengan kuah kari pekat-pekat kan. Okey, kita nak tanya juga kepada Puan Khalizawati. Kabarnya Puan Khaliza ini, Farin dan juga penonton, beliau menyediakan makanan yang mana bento pada mulanya untuk anak-anak kan Puan Khaliza, dan sememangnya kawan-kawan anak dia pun macam suka juga. Mungkin boleh kongsikan Puan Khaliza. Mesti menarik ni. Sangat menarik. Puan Khaliza. Minta tolong unmute boleh? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kami harap tak ada masalah. Okey, tak apa Puan Khaliza. Okey, mungkin boleh terus jelaskan dengan jawapan Puan. Kita dengar jelas di sini. Okey, tak apa. Kita ini adalah visual yang kita juga ingin berkongsikan di mana hasil daripada kegiatan daripada Puan Khaliza. Daripada Puan Khaliza, kalau kita tengok bento yang cukup menarik. Okey, kita akan kembali bersama Puan Khaliza, tapi kita nak juga tanya dengan seorang tetamu kita ni, satu-satunya jejaka yang juga seorang usaha bakery, Cik Muhammad Saufi. Cik Muhammad Saufi, saya ada intai-intai di Instagram melihat tadi kita cerita pasal durian kan. Cik Muhammad Saufi dia buat kek durian kecil-kecil, menarik sangat. Boleh kongsikan, selalu yang tangan halus ni selalu perempuan. Ini lelaki luar biasa. Lelaki boleh buat tahu. Silakan Saufi. Sekarang ni memang kita tengah musim durian kan. So saya memang biasa mendekor dekat atas cheese tart ataupun cupcake lah. So, bila musim durian ni, saya ambil kesempatan lah untuk buat dekor tu bentuk durian dan juga flavor durian. Dan Alhamdulillah saya tak sangka sekarang ni memang dapat sambutan yang sangat tinggi lah untuk durian cheese tart tu. Okey, kalau kita tengok kan cara persembahan durian-durian mini tu, kita rasa macam durian betul. Macam tak boleh makan. Maksudnya bukan daripada aisin lah. Macam mana agaknya nak menyediakan tu susah atau tak? Apa antara cabaran-cabaran dia, Cik Saufi? Okey, kalau macam durian cheese tart tu, cabaran dia sebenarnya sebab saya menggunakan sepenuhnya menggunakan cream cheese. So cream cheese ni tekstur dia agak lembut. Dia tak macam kita menggunakan buttercream yang atas kek ataupun cupcake. So bila kita buat cheese tart ni, dia punya cabaran tu adalah dari segi suhu ataupun ruang lah, cuaca dan juga masa tu kita nak kena cepat. Kalau lambat dia akan lembik. Okey, baik. Kita kembali pada Puan Nur Khaliza. Kita nak tanya juga tentang bento tadi tu. Okey, tadi kita dah tengok kita ada bakery, kita ada roti jala. Tapi persembahan bento yang cukup menarik dari Puan Khaliza ni. Boleh kongsikan bersama dengan kita, Puan? Minta tolong unmute. Baik, silakan Puan. Kami masih belum dapat mendengar suara Puan. Okey, Assalamualaikum. Semua dengar ke? Dengar, Alhamdulillah. Okey, baik. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dengar. Boleh teruskan, Puan? Tak boleh lah yang
Okey, tak apa. Okey. Kita terus dengan Puan Norma terlebih dahululah sementara Puan untuk kita dengar dengan jelas. Baik Puan Norma, kalau kita tengokkan persembahan roti jala itu sememangnya memerlukan ketelitian, kesabaran nak gulung satu-satu tu kan. Puan Norma? Ya, saya dengar. Okey, bagaimana agaknya? Berapa lama agaknya kalau nak menyiapkan satu pesanan pelanggan tu? Untuk siapkan pesanan pelanggan ni dia bergantung pada design. Jadi macam kalau design tu complicated sikit kan, macam contoh macam saya pernah buat Elsa Frozen kan, dia kena buat satu-satu rambut dia tu, dia ambil masa yang lama dah. Lepas tu kita nak menjala tu, pergi menjala tu memang kita kena duduk depan api api gas tu kan, sampai siap lah. Jadi tu cabaran satunya lah, panas kan, sebab kita tak boleh nak buka kipas semua kan. Jadi macam masa tu bergantung pada design. Tapi dalam 1 jam 2 jam tentulah. Okey, saya kalau roti jala ni sememangnya kita pakai acuan yang dulu kan nenek-nenek kita buat, mak kita buat. Tapi sekarang ini ada antara orang kata moden, lebih mudah lagi. Terbaru. Sekarang ni dia moden, dia guna botol. Macam ni kan. Dia ada yang 3 buncung ni, 5 buncung ni, lebih mudah. Kan kita masukkan tepung tu, kita just jadi senanglah. Ni. Dan bahagikan dari segi color lah, warnanya. Ya. Okey. Dan kalau mungkin ramai juga yang bertanya, adakah dengan segala campuran, pewarna dan bahan-bahan lain tu akan mengganggu rasa roti jala tu Puan, ataupun rasanya tetap sama? Rasanya sama juga, tak ganggu sebab warna yang kita guna InsyaAllah warna dibenarkan, lepas tu halal lah kan, kita beli dekat bakery kan. Jadi memang tak ada ganggu rasa langsung. Tak ada. Baik, ini memang merupakan satu seni yang sebenarnya boleh dicuba oleh mereka di luar sana. Okey, baik. Alhamdulillah, kita akan kembali bersama dengan Puan Khaliza, tapi kali ini cuma melalui dalam panggilan telefon saja. Mungkin kita ada sedikit masalah teknikal, tapi harap suaranya dapat didengari. Assalamualaikum Puan Khaliza. Salam. Alhamdulillah. Okey. Sorry, line rumah saya ni problem lah. Tak apa Puan. Okey, Puan Khaliza, tadi kita dah nampak dah macam-macam sebenarnya yang disediakan bento tu. Mungkin boleh kongsikan bagaimana sebenarnya dapat idea nak mula untuk makanan cantik tu? Okey, asalnya anak saya masa tu sekolah rendah lagi lah, 3 orang kan. So yang nombor 3 tu darjah 1. Dia jadi masalah untuk beratur dekat kantin untuk ambil makanan. So dia tak nak lah nak ambil nak beratur-beratur ni besar-besar kan. So dia minta saya buatkan bekal untuk dia. So saya pun buatkan untuk dia dan kakak-kakak dia. Asalnya bento tu bekal tu saya buat biasa-biasa je lah. So bila start saya join kelab bento Malaysia, dari situ saya dapat idea lah. Saya cuba dekor-dekor lah kan. Okey, pada peringkat awal tu memang Puan saja mencuba-cuba, suka-suka ke, ataupun memang nak menarik perhatian anak tu sebenarnya? Bangun pukul berapa ni Puan sediakan ni? Mulanya memang yalah, niat saya memang untuk menarik perhatian anak-anak. Budak-budak kan suka kalau macam kita dekor-dekor macam-macam dalam bekas dia kan. So bagi anak-anak semangatlah bawa bekal pergi sekolah. Ini dia pergi sekolah pun mesti dia rasa bangga ni. Tengok mak aku buat ni. Tiba-tiba saya rasa jadi tercabar pula. Anak saya biasa-biasa je. Okey, Puan, kita nak tahu juga macam mana orang kata bangun pukul berapa lama nak siapkan. Kalau kita tengok persembahan tu memang dah boleh jadi hantaran lah saya rasa tu. Wah. Paling awal saya bangun pukul 4 pagi lah untuk buat bekal untuk anak saya yang 3 orang tu kan. So malam sebelum tidur saya akan prepare lah bahan-bahan yang pengorbanan untuk diperlukan lah untuk buat bento tu. Cuma bila anak saya yang darjah 3 tu dah sekolah, dia seorang je sekolah rendah, yang 2 tu dah sekolah menengah, saya buat untuk dia seorang sajalah. Pukul 5 lah, paling awal pun pukul 5 lah saya buat bento untuk dia. Okey, baik. Itu kalau Fatin mungkin bangun 12:30 malam. Itulah saya macam terfikir saya nak cubalah juga, tapi tengoklah. Boleh cuba Fatin. Okey, kita nak tanya pada Cik Safi. Cik Safi, kalau kita tengok tadi persembahan tat daripada Cik Safi itu sangat-sangat menarik sebenarnya. Tapi kan saya nak tahu juga, nak menyelami jiwa seorang pembuat makanan. Bila buat makanan tu cantik tu, di mana kepuasannya? Berbaloi ke? Okey. Bila kita buat makanan yang cantik, macam saya buat sekarang ni tat,
sebenarnya bila kita dapat hasilkan tag yang cantik dan kita nampak macam seolah-olah macam real. Okey, kat situ kita akan dapat satu kepuasan yang kita punya penat yang 3-4 jam pun boleh hilang. Okey, kalau kita tengok tu memang sangat halus dia punya cara pembuatan dia tu. Kalau apa orang kata Cik Sophie sendiri ada pembantu ke ataupun memang daripada mula sampai akhir buat sendiri? Satu persatu kan? Satu persatu banyak tu. Buat masa ni memang saya seorang je. Memang dari segi penyediaan, dari segi dekor semua memang saya seorang lah. Okey, dan kalau kita lihat ini sama juga persoalannya tau. Kadang-kadang orang selalu kata makanan ni cantik je tapi kadang-kadang mungkin tak sedap. Bagaimana Sophie menidakkan perkara tu? Cantik tetap cantik sesedap rupanya. Sophie. Kalau dari segi rasa tu macam mana nak cakap Okey macam ni kalau Okey, kalau macam selalunya saya dengar kan kalau penyediaan sesuatu kek ataupun apa-apa makanan yang susah, harganya pun mesti setimpal dengan cara pembuatan tu. Tapi bagaimana bagi peniaga sendiri untuk orang kata setarafkan harga dan juga kualiti makanan tu? Menetapkan harga tu. Okey, kalau dari segi untuk menetapkan harga, depends pada design yang saya buat lah. Kalau macam suatu design tu agak halus ataupun agak rumit, macam kita perlukan detail-detail yang kecil-kecil, sebenarnya memang agak tinggilah harga dia. Tapi kebanyakan daripada pelanggan saya, diorang memahami sebab diorang tahu yang seni ni dia bukan murah. Sebab dia makanan, lepas tu tambah pula dengan seni, so dia akan jadi mahal lah. Okey, baik. Dan sebenarnya kan bila kita cakap pasal makanan cantik ni, makanan yang kita hasilkan depan mata kita tu boleh nampak cantik, Fatin. Tapi satu lagi seni perlu kita ketahui, iaitu ambil gambar makanan cantik ini. Nak tahu teknik ataupun tips, jom kita saksikan TikTok ni. Pakai handphone tangkap gambar cookies untuk diiklankan. Okey, boleh je. Tak ada masalah. Jom, let's go. Korang cari prop yang berkenaan dengan cookies. Lepas tu korang set up macam ni. Letakkan dia dekat grid view tu. Lepas tu telur, ada benda tak nama, ada papan luncur ke apa benda semua ni. Letak tepung sikit. And then korang ada lighting sikit untuk seimbangkan cahaya dan snap. Okey, lepas tu korang close up kan, terbalikkan handphone supaya nampak foreground coklat tu. Okey, so macam ni aja gambar dia. Alright, so next korang pergi kat portrait, bahagian portrait untuk fokuskan bahagian cookies tu pula. So nampaklah detailing dia. Okey, so yang kedua adalah cookies saja kita nak. Next gambar apa pula bahagian menarik. Ni Fahrin power ni benda-benda macam ni. Saya yang ini masak mungkin saya tak pandai, menghias makanan pun saya tak pandai, tapi nak buat secara visual dia nampak macam cantik, insya-Allah saya boleh cuba. Okey, kita nak teruskan dengan Puan Norma. Saya memang berminat betul dengan roti jala Puan Norma ni. Sebab apa? Saya rasa roti jala ni memang semua umur boleh makan. Baik kecil, mak kita kan, semua boleh. Tapi pada awal bermula untuk ambil keputusan nak buat roti jala ni Puan Norma, apa agaknya feedback ataupun respon orang ramai? Selalu orang tengok roti jala kuning je, tapi ni berwarna-warni. Satu orang kata pembaharuan tu. Dia macam first tu macam saya buat suka-suka je sebab saya tertarik tengok warna-warni tu. Lepas tu saya buat banyak-banyak. Jadi kita macam bagi kat kawan-kawan, saya bagi kat frontliners. Kebetulan SJR dekat rumah saya kan. Lepas tu saya letak kat Facebook. Lepas tu kawan pun macam berminat, macam nak order lah kan. Jadi saya pun cuba sikit-sikit lah, macam bukan secara drastik kan. Saya ambil order kawan-kawan. Lepas tu dari kawan tu dia berita pada kawan-kawan dia orang, saudara semua kan. Jadi benda tu lama-lama berkembang lah. Alhamdulillah. Memang setakat ni feedback semua positif. Apa yang saya dapat customer semua alhamdulillah yang baik-baik, yang bagi feedback yang ni lah, kata roti jala lembut. Lepas tu tak ada rasa pelik-pelik sebab walaupun berwarna kan. Lepas tu dia kata kari pun sedap. Lepas tu kalau budak-budak kita boleh buat cincang dengan coklat, dengan susu, dengan sekaya pandan. Jadi macam memang boleh daripada kanak-kanak sampai orang dewasa, orang yang berumur, mak-mak, ayah-ayah lagi suka makan macam ni kan. Okey. Kalau kita tahu roti jala ni dengan kuah kari ayam. Kalau Puan Norma selain daripada tu, apa lagi yang disediakan? Ada buat coklat cair tu kan dengan sekaya pandan. Bolehlah ikut kalau customer request. Tapi main tu memang kari ayam lah. Puan Norma, kita tengok tu kita teringin nak tengok design WHI pula.
InsyaAllah. Mana dah sampai ke Malaysia. Boleh ke tidak tunjuk ni? Boleh. Nak tunjuk apa tu? Silakan. Saya sediakan 2. Okey, yang saya sediakan ni untuk shadow. Okey, yang ni saya buat kan. Bukan yang saya punya Farin ke tu? Okey, yang ni roti dahlia lah. Ini saya buat dengan macam lempeng. Lepas tu saya potong ikut pola. Okey, lepas tu ni special saya letak ni untuk Cik Farin. Saya teka je. Saya dah tak senang duduk dah ni. Cik Norma pastikan ada gaun Lepas tu saya cati. Satu lagi. Oh, ada juga. Ini untuk jabatan dengan warga. Saya baru cakap tadi WHI. Okay, ini saya akan share dengan producer saya lah. Okey. Terima kasih. Dengan ini sebenarnya kan memang terbukti roti jala ni seninya boleh dibuat dengan sangat pelbagai sebenarnya. Betul. Itulah. Okey, baik. Saya dapat makan name tag awak je lah tadi tu. Okey, kita nak tanya pada Puan Khaliza. Terima kasih Puan Norma. Kita nak tanya Puan Khaliza yang masih lagi berada dalam talian. Bila dibuat bento yang sebegitu, pada asalnya kami difahamkan untuk anak kan. Kemudian bagaimana terus berkembang dan terus mendapat permintaan yang banyak daripada orang lain, mungkin daripada anak-anak lain. Saya memang buat bento untuk anak-anak saya sajalah. So tak adalah saya buka order ke untuk anak-anak orang lain kan. Cuma bila bawa bento tu pergi sekolah, kawan-kawan pun jadi seronok tengok. Macam wah, mak kau rajin lah, pandai ni mak kau. Okey. Lepas tu Puan Liza, okey, kalau kita tahu kan penyediaan dia memang memerlukan kita punya orang kata effort lah kan. Tapi dari segi kos, barang-barang nak potong mata, nak potong mulut. Yang tu saya guna gunting biasa je. Tak ada gunting special ke, tak ada. Jadi kos kalau kita nak menyediakan satu box, satu bekas tu, berapa agak-agaknya? Kos tu saya tak sure lah. Tapi saya guna barang-barang yang ada kat rumah lah. Macam lempeng. Apa yang ada roti di rumah lah. Apa yang ada di rumah. Saya tak adalah nak keluar kos yang banyak. Okey, tak apa Puan Khaliza. Mungkin kan ramai juga nak tahu kan apakah tips terbaik. Pasal bila kita tengok bento ni memerlukan bahan-bahan yang sentiasa dipastikan segar, terbaik. Kita tak boleh guna yang mungkin dah terlalu lama. Mungkin ada sebarang tips menghasilkan bento yang cantik tak? Tips tu tak ada kot. Dia depend pada minat kot. Rasanya lah. Okey, Puan Liza, ni saya dan juga ramai ibu-ibu di luar sana memang sangat terinspirasi lah. Mungkin boleh kongsikan Instagram kalau kita nak tengok-tengok intai-intai di Instagram Puan Liza. Saya tak ada Instagram, saya ada Facebook je. Boleh, silakan. Facebook saya Nur Khalizawati Muhammad Holil. Okey. Tapi itulah sebabkan PKP sekarang sekolah pun tak buka dah kan. So bento tu saya stop dululah. InsyaAllah. Anak Fatin rasa suka tu kalau dapat bento. Nanti saya follow Instagram Puan. InsyaAllah. Okey, Puan, terima kasih Puan Nur Khaliza kerana berkongsikan kita tentang makanan ataupun bento yang cantik. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Saufi masih lagi terus bersama dengan kita. Okey, Saufi, selain daripada apa yang Saufi hasilkan tu kan, daripada durian, mungkin ada apa lagi? Kaktus. Kaktus kan. Dan mungkin apa lagi hasil-hasil lain yang boleh kita buat untuk dicantikkan? Okey, selain daripada kaktus dengan durian, macam biasa selalu orang akan buat bentuk bunga, macam dekat dalam gambar ni bentuk bunga. Kita boleh juga buat secara random punya bentuk. Biasanya inspirasi lah. Kalau saya buat benda ni, sebenarnya saya dapatkan inspirasi tu daripada negara barat. Sebab negara barat ni diorang punya kreativiti tu dia lebih tau. So saya mengambil inspirasi daripada diorang dan saya apply, saya buatlah dekat saya punya cheese tart. Okey. Sophie, sekarang ni kan kita ramai, kita banyak masa di rumah kan. Ada ke kelas-kelas ke kalau orang nak belajar? Sebenarnya ada kelas untuk belajar tu. Saya ada buat. Tapi buat masa sekarang ni saya slow down dululah sebab saya agak sibuk dengan tempahan. Dan ini adalah Instagram untuk Saufi, jejaka.bakes. Betul Okey, mungkin soalan akhir daripada saya, Saufi, tentang tart tu semua. Ramai yang tertanya berapa lama ianya boleh bertahan ataupun bagaimana cara terbaik untuk disimpan?
Okey, untuk tart ni sebenarnya dia tak tahan lama kalau kita biarkan dia dekat suhu luar lah, dekat suhu bilik kan. Dia boleh tahan mungkin dalam 5-6 jam je. Tapi kalau kita simpan dia dekat dalam peti sejuk, dia boleh tahan lama lah, boleh tahan sampai 3-4 hari. Okey. Sophie, kalau kita nak tempah, berapa lama ambil masa untuk siap satu tempahan? Kalau untuk tempahan ni sebenarnya saya kalau ambil tempahan mesti 3 hari lebih awal lah. Sebabnya preparation tu bukan dari segi dekor je, sebab saya nak kena prepare dia punya crust, dia nak prepare dia punya cheese dia lagi. So biasanya kalau customer order, contoh customer order tu untuk besok, saya dah prepare tu daripada hari ini. Okey. Di penghujung perbincangan kita juga, kita nak bersama dengan Puan Norma kembali untuk Puan Norma kongsikanlah, mungkin ada ramai kalau ada nak membuat tempahan ataupun nak belajar cara, mungkin apa pesanan dan juga di mana nak mencari Puan Norma ni? Saya sebenarnya tak adalah terlalu macam bisnes ni kan, tapi bolehlah nak tengok saya punya Facebook personal saya dekat Ferrero Ronoy. Bolehlah tengok-tengok kat situ, boleh contact lah, boleh inbox saya kan. Macam mana? Kena pastikan juga ejaan tu betul. Kenapa memilih Ferrero Ronoy ni? Ronoy. Wow. Sebab saya ni peminat coklat. Ferrero dark chocolate. Kelab kan. Okey. Itulah macam memang Puan Norma, saya nak bagi hadiah dekat mak saya. Berapa lama saya kena order? Seawal berapa lama? Dan juga harganya mungkin. Dia bergantung pada order saya. Kalau kata tak, saya macam order tak banyak, tak pack hari tu, hari sebelum pun boleh je kalau tak ada masalah. Sebab bahan dia pun saya dah ada dah ready kan. Roti jala saya guna tepung, telur, macam tu je kan. Tak ada masalah. Harga pun dalam range RM20 sehingga RM75. Tengok design. Okey. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada semua tetamu-tetamu kita, kepada Muhammad Saufi, Puan Norma Aida dan juga yang sebentar saja tadi bersama dengan kita Puan Nur Khaliza, kerana bersama dengan kita tentang makanan cantik. Dan saya kira hari ini ramai di antara penonton kita di luar sana dah mula mendapat idea, inspirasi, bukan saja apa yang dikongsikan tadi, tapi juga untuk mengolah makanan-makanan kegemaran mereka. Betul, dalam tempoh kita PKP ni sebenarnya banyak aktiviti. Nanti saya cubalah buat salah satu yang mana dikongsikan. Saya tunggu. Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita akan bersama segmen tajaan. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Terima kasih kerana bersama WHR Extra. Kita dalam segmen tajaan dan kita akan bersama dengan Datuk Azril Muhammad Razif selaku pengasas Viasia Kosmetik dan Healthcare. Apa khabar? Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Baik. Sihat, Fatin? Sihat, Alhamdulillah. Hari ini apa nak dikongsikan, Datuk? Okey, terima kasih Fatin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari ini. Fatin, ramai kat rumah tu yang duduk kat rumah tengok Wanita Hari ini Fatin. Kejap-kejap saya difahamkan yang kat rumah tu kejap-kejap order Food Panda, kejap-kejap Grab Food ya. Kita dah makan macam-macam. Saya perhatikan ya, ramai antara kita tempoh PKP ni kita tengok ya, berat badan naik, perut buncit, rasa tak selesa Fatin ya. Yang mana faktor pemakanan yang tidak sihat dan juga tidak seimbang ya. Diet yang tidak seimbang ni sebenarnya sangat-sangat berbahaya Fatin. Sebab apa ya, kalau kita perhatikan lewat ni ramai antara kita yang ada masalah usus Fatin. Perkara ni amat membimbangkan ya. Dan satu saya nak kongsikan dengan anda ya, sementara tu dengan setiap pembelian produk Viasia ya, anda juga turut menyumbang kepada yang mana kami juga turut menyumbang kepada mereka yang memerlukan Fatin. Jombai.my ya, buat belian di Jombai.my ya. Yang bercakap mengenai kesihatan usus ya, yang mana saya cakap tadi ya Fatin ya. Perut tidak sihat, perut buncit dia, kadang-kadang kita makan berlebihan dia sampai kita rasa perut kita satu tekanan ya, pressure nampak buncit dan sebagainya ya, kurang menitik berat soal penjagaan makanan ya, yang mana perkara ini amat membimbangkan Fatin. Dan saya nak kongsikan dengan penonton Wanita Hari ini, saya bawa hari ini rangkaian Apple Talks dan juga Orange Talks. Saya faham bila bercakap mengenai fiber, ramai antara kita yang susah nak makan fiber sebab kadang-kadang fiber ni rasa tak sedap ya. Rasanya payau, kadang-kadang terlalu pekat dia, rasa tak sedap dan sebagainya. Dan kalau kita tengok ya di kaca TV ya, corak dan juga pola pemakanan kita, makan makanan manis, makanan berminyak, bergoreng, kadang-kadang makanan tu juga ya turut punya kolesterol yang tinggi ya, tanpa kita perhatikan kita minum bubble tea dan sebagainya ya, manis. Saya kira ya, perkara ini sebenarnya saya katakan tadi ya, menyumbang kepada diet yang tidak sihat ataupun diet yang tidak seimbang, boleh menyebabkan ya masalah obesiti, perut buncit, perut tak selesa ya. Makanan yang tidak sihat ni juga ya berbahaya, menyebabkan penyakit-penyakit berangkai ya. Jadi pemakanan sihat sangat penting ya. Pengambilan serat yang mencukupi itu paling utama Fatin. Dan Apple Talks dan juga Orange Talks Viasia ni
dapat membantu anda ya untuk mengecapi diet yang sihat, juga membantu mendapatkan bentuk dan juga berat badan yang ideal dan juga seimbang ya, yang mana saya sangat cadangkan ya Apple Stocks ni bagi anda yang kurang daripada 70 kg, manakala Orange Stocks untuk melebihi 70 kg. Dan kalau kita tengok kat TV ya, disebabkan bentuk badan yang tidak seimbang ya, kadang-kadang nak berfashion pun susah, rasa rendah diri, tekanan dan sebagainya, Fatin ya. Terpaksa pakai baju yang besar-besar, kadang-kadang jubah hitam dan sebagainya, sebab apa nak tutup lemak-lemak yang dekat badan tu ya, Fatin. Jadi jangan lupa seperti mana saya katakan ya, dapatkan Apple Stocks ni untuk berat badan kurang daripada 70 kg. Rasa apple yang sangat sedap, sangat lazat ya. Bagi anda yang melebihi 70 kg, dapatkan Orange Stocks ya, yang mana setiap kali selepas anda makan berat, anda minum saja Apple Stocks dan juga Orange Stocks ni, yang mana ya kesan 4 hingga 8 jam anda akan ketandas ya, membantu proses detoksifikasi secara semula jadi detox ya, kita lawas, barulah ya perut dan juga badan kita rasa lebih ringan ya, yang mana dengan setiap pembelian ya anda akan mendapat shaker secara percuma. Apple Stocks harga RM32, Orange Stocks untuk lebih 70 kg ni harga dia RM36 sahaja, Fatin ya. Dan seterusnya, Fatin. Ya, Datuk, silakan. Saya dah bercakap mengenai Apple Stocks dan juga Orange Stocks. Produk kedua yang saya bawa hari ini Platinum Drink ya, yang mana seperti mana semua ketahui ya, Platinum Drink di Asia ni adalah produk yang cukup laris di pasaran, mendapat tempat di hati pengguna, Fatin. Yang mana ya, ramai juga antara kita kadang-kadang yang risau ya bila nak amalkan makanan tambahan, kadang-kadang selamat ke tak selamat ke ya. Tapi anda tak perlu risau sebab apa ya, Platinum Drink di Asia ni menggabungkan ya makanan tambahan berasaskan bahan-bahan semula jadi, buah-buahan yang tinggi antioksidan ya, tanpa bahan terlarang. Anda boleh amalkan tanpa was-was ya, yang mana pengambilannya dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan ya, yang mana Fatin, saya sendiri ya melihat testimoni ya, yang mana mak saya ya adalah seorang bekas pesakit COVID ya, Fatin, yang mana sebelum ni keadaannya kurang mengizinkan, tetapi ya dalam tempoh pemulihan ya, ibu saya sendiri mengamalkan Platinum Drink ni, Fatin, yang mana ya saya dapat lihat ya keadaan kesihatannya bertambah baik, semakin sihat, cerdas, ceria ya. Itu yang kita nak ya, sebagai anak muda ni, saya nak mak saya lebih sihat, cerdas, bertenaga, Fatin. Alhamdulillah. Yang mana Platinum Drink ni menggabungkan dia buah-buahan yang tinggi antioksidan, buah mulberry yang sangat baik untuk kesihatan tubuh badan secara menyeluruh. Harganya adalah RM99 saja. Amalkan 15 hingga 30 ml dah cukup, Fatin. Dan seterusnya ya, untuk urutan luaran, jangan lupa dapatkan lotion panas asli. Kadang-kadang ya kita ni nak guna lotion, tak tahu lotion mana yang bagus, Fatin. Lotion ni panas, guna sikit dah cukup. Sangat puas hati ya. Sebab apa? Rasa panas, selesa, boleh gunakan urutan, mengurangkan kata orang tu selulit ya. Kalau perut boncit boleh guna juga, bahagian-bahagian berlemak boleh guna. Sangat bagus. Lotion ni harga RM26 saja, Fatin. Dan yang terakhir ya, saya turut bawakan ya rangkaian produk terbaru di Asia, itu sarang burung Pure Nest ya, Fatin. Sarang burung tulen 100% ya. Sarang burung tulen yang ini terbaru, ada boleh dapatkan di jombai.my ya. Pasti sarang burung tulen ni yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan dan juga kecantikan. Harga RM55, potongan diskaun RM47 saja di jombai.my. Yang ini terbaru, kita akan lancarkan di Wow Shop ya, minggu depan pada hari Rabu 4 hari bulan Ogos. Jadi jangan lupa dapatkan juga ya pasti sarang burung di Asia Pure Nest di Wow Shop, Fatin. Dan secara ringkasnya hari ini ya, bagi anda yang inginkan kata orang tu bentuk badan yang ideal, bentuk badan yang menawan, jangan lupa dapatkan Apple Stocks dan juga Orange Stocks ya, solusi fiber dengan rasa yang sangat sedap, sangat lazat ya. Anda tak perlu risau, tak ada berketul-ketul. Apple Stocks untuk kurang 70 kg, lebih 70 kg dapatkan Orange Stocks harga RM36. Okey. Untuk kesihatan yang menyeluruh, Fatin ya, bukan saja untuk anda yang ada masalah penyakit pasal rangkai ya, semua orang boleh amalkan ya. Dapatkan Platinum Drink harga RM99 saja, Fatin. Kemudiannya lotion urutan serbaguna, lotion panas asli harga RM26. Dan satu lagi yang terakhir, sarang burung tulen 100% daripada V Asia, produk terbaru ya, Pure Nest. Jangan lupa dapatkan ya, Pure Nest harga RM55 saja, yang mana dengan setiap pembelian melebihi RM150 ya di jombai.my, anda akan mendapat tote bag ni secara percuma, Fatin ya. Jurung-jurung kalinya kita buat promosi ya di jombai.my, jadi jangan lupa rebut peluang ni sementara stok masih ada. Ingat, kalau buat belian online, pastikan V Asia baru beli. Sebab apa? V Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang nak informasi lebih lanjut hari ini, hubungi hotline kami 019-244-4492 untuk konsultasi secara percuma. Terima kasih, Fatin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih, Datuk. Jaga diri. Itu tadi Datuk Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Kosmetik dan Healthcare. Baik penonton, kita nak berhenti rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bergabung bersama Fahrin. Wanita hari ini. Wanita hari ini. This isn't a magnet wall. Tetapi walau bagaimanapun,
Demi cinta. Ayah saya buat untuk mak saya. Dia kikis sikit, lepas tu dia tanam steel plate and then dia just levelkan sama. So dekat sini tak lekat. Kat sini lekat. Macam gitu. So the whole thing is the same lah. Bersemut kita punya kamera. Sweet sangat bapak dia buatkan untuk mak dia kan, fridge magnet tu. Sebagai kenang-kenangan kan. Okey. Baik, kita juga sepanjang bersiaran di Wanita Hari ini kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang sentiasa setia bersama dengan kami, termasuklah di live Facebook Wanita Hari Ini TV3. Dan mungkin hari ini di hujung minggu ini kita nak juga kongsikan sedikit perkongsian atau komen di dalam laman Facebook ini daripada seorang sahabat, Edi Ruzaidi. Wah, penonton lelaki. Okey, hai Abang Fahrin Ahmad, mohon untuk wish birthday untuk Pak Tam Izzuan Idris, pemain dan penjaring terbanyak FJAB. Happy birthday Pak Tam. Terima kasih kepada Eddie. Okey, ada juga tadi kita dah kongsikan makanan-makanan tu kan. Ada yang cakap makanan cantik sangat, sayang pula nak makan. Tapi yang penting rasanya sedap dan persembahannya cukup menarik. Dan terima kasih sekali lagi kepada penonton yang terus setia bersama dengan kami. Teruslah setia bersama kami. Kita akan berehat pada hari esok dan kembali pada hari Isnin nanti, Fatin. Kita akan bawakan satu topik, iaitu gangguan jelik dalam talian. Okey, zaman teknologi, zaman cyber, gangguan jelik berlaku di mana-mana saja dalam pelbagai cara, antaranya menghantar ataupun perkongsian bahan-bahan yang tidak senonoh, tidak sepatutnya. Mungkin dari segi bahasa juga, Fatin? Bahasa, gambar. Saya rasa wanita lebih terdedah lah. Kadang-kadang menghantar sesuatu tu tak ada hadnya. Jadi kadang-kadang kita terbaca, kadang-kadang macam dari siapa pun kita tak tahu. Jadi hari Isnin nanti kita akan bincangkan jenis-jenis gangguan, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara mengawalnya dan apa yang boleh kita lakukan dan hak kita untuk mengatasi gangguan seumpamanya. Terus bersama kami, kita jumpa hari Isnin nanti. Anda jangan lupa untuk jaga diri, jaga SOP, jaga kesihatan. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Usahawanku ibu istri permaisuri, wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik, puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus